Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabb shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'a. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bertemu lagi pada sesi kali ini dalam program ataupun perkongsian ilmu kita, fiqh dan kita. InsyaAllah pada sesi kali ini kita akan berkongsi yang berkaitan dengan rukun salat. Rukun salat, bukan rukun salat yang berkaitan dengan rukun qawli dengan rukun qalbi. Rukun qawli dengan rukun qalbi. Baik, dari segi asasnya, secara umumnya rukun bermaksud asasi ataupun asas suatu perkara ataupun foundation lah. Foundation suatu perkara. Jadi asas dalam solat adalah rukun-rukunnya. Asas dalam solat adalah rukun, berbeza dengan syarat. Syarat ni adalah sesuatu perkara yang di luar waktu solat. Contohlah kalau ambil rukun solat, syarat solat tu adalah di luar waktu solat. Rukun solat adalah perkara yang berada pada waktu dalam solat, bermula daripada takbir kan sehinggalah salam. Nah, itu dalam tu adalah rukun kan. Syarat dengan rukun berbeza. Syarat di luar, rukun dia duduk dalam perkara tersebut. Persamaan dia apa? Persamaan kalaulah tak ada syarat. Kalau syarat satu hilang, tak sah solat. Kalau rukun hilang satu pun tak sah solat. Contoh syarat dia suci kan, daripada najis. Hilang, kita ada najis, tanggung najis, solat tak sah. Rukun contohnya ada 13 rukun dalam mazhab Syafi'i. Hilang satu rukun sengaja, batal solat. Jadi persamaan dia, kalau hilang salah satunya akan menyebabkan solat jadi batal ataupun fasad, rosak kan. Kemudian jumlah rukun solat menurut empat mazhab, dalam mazhab Hanafi, Maliki, Hanbali, Syafi'i, berbezalah. Tapi dari segi kesepakatan dalam rukun solat ni ada 6, iaitu berkaitan dengan takbir, takbiratul ihram, qiyam, qiraah, rukuk, i'tidal, sujud tu sepakat empat mazhab itu adalah rukun dalam solat. Kemudian dari segi mazhab Hanafi, rukun solat ada 6. Mazhab Maliki ada 14. Kalau Hanbali pun ada 14. Jadi berbezalah. Mazhab Syafi'i ada 13 rukun, yang rukun pertama. Walaupun ada sedikit, kalau kita melihat dalam kitab-kitab fiqh mazhab Syafi'i ada perbezaan sikit daripada rukun solat. Sebagian kitab kata 18 kan, 17, 14, 13. Jadi ikhtilaf ni adalah ikhtilaf lafzi, ikhtilaf dari segi lafaz ataupun dari segi susunan sahaja. Contohnya kita melihat dalam Imam Asy-Syirazi dalam kitab At-Tanbih, beliau mengatakan ada 18 rukun solat. Solat ni ada 18 rukun. 18 rukun itu termasuk tamakninah lah. Tamakninah 7, kemudian rukuk, tamakninah, kemudian i'tidal, tamakninah. Itu dimasukkan susunan tersebut. Jadi itu yang menjadikan ianya menjadi banyak rukun tersebut. Dan Imam Syirazi ni dia tambah satu lagi niat, satu lagi rukun, iaitu niat untuk keluar solat kan, niat untuk keluar, untuk habiskan solat. Imam Syirazi tambah dalam kitabnya At-Tanbih, kitab utama juga dalam mazhab Syafi'i. Walau bagaimanapun Imam Nawawi rahimahullah taala dalam kitabnya Ar-Rawdah, Rawdatul Talibin, Imam Nawawi mengatakan ada 17 sahaja rukun yang niat untuk keluar solat tu tak perlu. Ini dari segi Imam Nawawi rahimahullah taala. Kalau kita tengok dalam kitab Imam Al-Mawardi dalam kitab Al-Hawi kan, ada 14 rukun solat. Jadi secara umumnya 13 rukun utama. Itu dari segi susunan, tamakninah kan dan sebagainya, diselamkan daripada contohnya rukuk, i'tidal diselamkan dengan tamakninah, jadi dia jadi banyak. Jadi secara utamanya ada 13 rukun. Tamakninah tu ada dikira sebagai rukun juga. Dia dimasukkan dalam rukun-rukun utama tadi tu, ada 13 rukun utama yang dimasukkan. Tamakninah tu dimasukkan sekali. Kemudian rukun dia terbagi kepada 3 bahagian lah, ataupun 3 bahagian lah. Dalam 13 tu ada rukun qawli, rukun yang perlu kita sebut, rukun fi'li, yang rukun yang berkaitan perbuatan kita,
Mungkin ada perbuatan kita tujuh rukuk tu perbuatan, dan satunya rukun qalbi, berkaitan dengan hati. Maksudnya niat lah, niat kan. Niat tu ada tempat di hati. Okey, jadi kita bincangkan ni adalah rukun qalbi dengan rukun qauli. Hati dengan rukun hati yang berkaitan dengan hati dengan rukun percakapan. Kemudian rukun fi'li kita akan bincang pada masa akan datang insya-Allah. Kemudian niat. Niat adalah satu-satunya rukun, adalah rukun qalbi, rukun hati. Kan ini pasal dalam mazhab Syafi'i, niat ni Imam Syafi'i memasukkan niat ni menjadi salah satu rukun dalam ibadat. Contohnya dalam bab wuduk ada niat, wajib niat. Contoh dalam puasa wajib niat. Dan solat wajib niat, mandi wajib niat kan. Contoh dalam bab ibadat Nabi Imam Syafi'i rahimahullah taala dalam mazhab Syafi'i mewajibkan niat, berbeza dari segi mazhab-mazhab yang lain lah kan. Kemudian ini berdasarkan hadis yang daripada Umar bin Al-Khattab, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa kan. Sebenarnya perkara tu bermula daripada niat. Jadi penting untuk kita niat ni. Kenapa pentingnya niat? Kenapa mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i meletakkan niat ni sebagai satu komponen atau satu rukun dalam ibadah? Sebab niat ni dia membezakan di antara adat dengan ibadah kan. Contoh kita ambil dalam bab mandi. Kita ni biasa mandi, nak pergi kerja kita mandi, balik kerja kita mandi, contoh kan. Dalam Islam adanya mandi wajib. Adanya mandi wajib ketika mana kita berjunub, nak hilangkan junub tu dengan mandi wajib. Contohnya haid, nak hilangkan hadas haid tu dengan mandi wajib, begitu juga nifas. Jadi nak bezakan adat ni biasa kita mandi. Jadi nak bezakan adat dengan ibadat tu adalah dengan niat. Jadi niat mandi wajib. Jadi kita mandi wajib. Kalau adat mandi kebiasaan ni kita jaranglah berniat. Jadi niat tu adalah untuk membezakan antara adat dan ibadat. Kemudian membezakan, niat juga membezakan di antara fardu, benda yang wajib ataupun sunat, perkara yang sunat kan. Solat ada solat fardu, ada solat sunat kan. Puasa ada puasa sunat, ada puasa wajib. Ada juga contoh ada juga puasa nazar contohnya kan. Ada juga korban adalah korban sunat. Ada juga korban jadi wajib, itu korban nazar. Jadi niat tu membezakan di antara ibadah kita, amalan kita itu kan. Kemudian niat juga dia membezakan jenis-jenis ibadah kan. Kenapa mazhab Syafi'i meletakkan niat sebagai rukun? Dia juga membezakan jenis-jenis ibadah. Contoh solat zuhur. Zuhur niat zuhur, asar niat asar, maghrib niat maghrib kan. Dia membezakan dari jenis ibadah. Mahallun niat, tempat niat. Okey, kita tengok tempat niat dekat mana. Tempat niat adalah di dalam hati. Niat adalah di dalam hati. Itu namanya rukun qalbi kan. Itu dinamakan sebagai rukun qalbi kerana tempat dia adalah di hati. Jadi yang kita lafaz tu usalli fardhu zuhri kan, usalli fardhu asri, usalli fardhu isya'i, itu adalah lafaz niat. Itu bukan dinamakan sebagai niat. Niat tempat dia di hati kan. Niat tempat dia di hati. Kalau mulut itu tidak dinamakan sebagai niat, itu dinamakan sebagai lafaz. Dalam mazhab Syafi'i begitu juga sebagai mazhab Hanbali mengatakan lafaz itu adalah sunat, digalakkan, yang mana ianya membantu bagi untuk masukkan niat ke dalam hati kita kan. Lafaz ni dia bantu untuk untuk ada sync, mulut dengan lidah kita dengan hati kita ada kaitan. Ibaratnya kalau kita pergi duduk dalam gua ke, contoh kita jerit Allah kan, dia bergema Allah kan. Jadi mulut dengan hati dia macam tu. Apa yang kita lafazkan tu dia akan secara automatik dia akan terlintas dekat hati apa yang kita cakap. Itu sebab itu dalam mazhab Syafi'i dia disunatkan untuk melafazkan lafaz tersebut. Syarat niat dalam mazhab Syafi'i, syarat niat mestilah dinyatakan atau terlintas di hati ketika mana kita mengangkat takbir atau ihram. Allahu Akbar, lintas dalam hati kita niat solat tersebut. Contohnya solat fardu zuhur, asar. Jadi Allah masa takbir tu, masa kita mengangkat takbir. Kalau sebelum ataupun selepas, sebelum takbir atau selepas takbir, menurut mazhab Syafi'i ia tak sah. Ia tak sah. Jadi sebenarnya kefahaman masyarakat kita itu yang menyebabkan timbulnya was-was berkaitan dengan tak masuk takbir sebab nak niat tu. Sebenarnya dalam kandungan niat tu,
ataupun konteks dalam niat tu kena ada 3 je. 3 je wajib. Maknanya kalau ada 3 perkara ni, maknanya niat kita dah sah. Niat kita dah sah, solat kita dah boleh sah. Boleh solat. Contohnya yang pertamanya adalah qasad. Qasad ni dalam niat tu kan. Niat ni sahaja aku yang kita belajar, yang kita biasa belajar, sahaja aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat tunai kerana Allah Taala. Kan panjang tu. Kan? Cuba kita nak macam mana kita nak sebut benda tu dalam kita punya takbir. Allah sahaja aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat tunai kerana Allah Taala. Oh akbar. Kan susah. Kan sebenarnya niat tu adalah mudah. Niat tu adalah sangat-sangat mudah. Ada 3 sahaja benda yang wajib. Kan benda yang wajib dalam niat. Yang pertama qasad, iaitu tujuan. Kalau qasad ni aku nak solat, itu pun dah dikira sebagai tujuan kita. Kalau kita tengok dalam yang kita belajar sahaja aku nak solat, itu ikut diterjemahkan satu persatu kan. Jadi kalau qasad ni aku nak solat pun dah dikira sebagai qasad, tujuan kita. Yang kedua ta'arrud ataupun ta'rid, menyatakan kefarduan, fardu. Kerana fardu. Aku nak solat fardu. Ataupun ta'yin, penentuan kan, solat zuhur ke asar ke maghrib ke zuhur contohnya kan. Aku nak solat fardu zuhur, dah cukup. Itu dah dikira sebagai niat. Itu dah dikira sebagai niat dan sah solat kita bila kita berniat sedemikian. Contohnya aku nak solat zuhur, aku nak sembahyang, aku nak solat fardu zuhur, aku nak solat fardu asar, aku nak solat fardu isya. Niat kita dah sah, kan tak perlu kita nak panjang sebut satu-satu. Bila yang sebut satu-satu yang menyebabkan kita jadi was-was dalam niat kita kan. Yang lafaz 4 rakaat itu adalah sunat kan. Bagi yang tak was-was ni, kalau nak sebut boleh sebut. Apa lagi, tunai itu adalah sunat, lillahi ta'ala itu adalah tunai, itu adalah sunat. Kenapa? Memanglah solat zuhur 4 rakaat, Allah yang turunkan perintah ni, Allah tahulah zuhur 4 rakaat kan. Lillahi ta'ala tak perlu sebut sebab wama apa, memang niat kita ni, solat kita ni tak boleh selain daripada ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak perlu sebut. Jadi niat cukup 3 sahaja. Aku nak solat, aku nak solat fardu zuhur, cukup, sah. Kan mudah niat tu kan. Kalau kita nak sebut satu persatu, sahaja aku solat fardu zuhur 4 rakaat tunai kerana Allah Taala, itu menyebabkan timbulnya perasaan was-was. Kenapa? Okey. Lafaz. Kenapa dalam mazhab Syafi'i lafaz ni dia kata membantu hati kita untuk lafaz niat tersebut kan. Jadi lafaz kita baca usalli fardhu zuhri 4 rakaatin adaan lillahi ta'ala, Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar, tamat masuk. Sebenarnya lafaz tersebut, kita bukan orang Arab, kita bukan orang Arab, kita ni orang Melayu. Jadi bahasa yang kita boleh gunakan lafaz tersebut tak ada masalah kalau kita nak guna dalam bahasa Melayu. Tak perlu lafaz dalam bahasa Arab. Yang diwajibkan ketika dalam solat itu wajib dalam bahasa Arab. Lafaznya dari luar solat. Jadi kita boleh melafazkan dengan bahasa Melayu yang lebih faham, yang kita boleh faham dan kita boleh samakan dengan hati kita. Kalau contoh kita nak solat zuhur. Aku nak solat fardu zuhur. Allahu akbar. Cuba kita lafaz perkataan macam saya kata ni kan. Aku nak sembahyang, aku nak solat fardu zuhur. Kita sebut kita nak solat, aku nak solat fardu zuhur. Allahu akbar. Terlintas tak dekat dalam hati kita yang kita nak solat zuhur? Kan? Cuba kita buat. Cuba kita buat. Aku nak solat fardu zuhur. Cukup, pendek kan? Aku nak solat fardu zuhur. Allahu akbar. Dia akan terlintas dalam hati kita apa yang kita sebut tadi, itu adalah niat. Kan? Terlintas di hati kita adalah niat. Tak perlu kita nak sebut satu-satu. Sahaja aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat tunai kerana Allah Taala, maka dia akan menjadi beban pada kita dan menyebabkan dia menjadi was-was kan. Jadi cukup 3 benda. Aku nak solat fardu zuhur, aku nak solat fardu asar, aku nak solat fardu maghrib, ataupun imam. Aku nak solat fardu zuhur makmum, cukup. Aku nak solat fardu isyak makmum, tak perlu gitu. Saja aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat tunai di belakang imam ataupun mengikut imam kerana Allah Taala, kan panjang, dia jadi susah kepada kita. Agama tu mudah. Aku nak solat fardu zuhur makmum, aku nak solat fardu asar makmum, cukup niat tersebut, sah solat kita. Okey. Jadi itulah bantu niat. Kalau kita lafaz dalam bahasa Arab kita tak faham, dia tak bantu hati kita pun. Jadi kita cukup, tak
Tak ada masalah kalau kita sebut dalam bahasa Melayu, aku nak solat pada Zuhur, Allahu Akbar, dia akan terlintas di hati kita, dah dikira sebagai sah niat solat kita. Seterusnya takbiratul ihram. Ini kita dah masuk rukun qauli. Kan rukun qauli. Tadi rukun qalbi, hati. Lafaz tu qauli, cakapan. Qalbi tadi hati. Jadi qauli ni ada 5 rukun qalbi. Rukun qauli. Takbiratul ihram, al-Fatihah, tasyahud akhir, selawat, salam. Ada 5 rukun qauli, percakapan kan, takbiratul ihram. Kenapa lafaz takbiratul ihram ni dia takbir kan, takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan. Kenapa guna takbir? Kenapa bukan tasbih? Subhanallah, subhanallah kan, contoh masya-Allah, masya-Allah, contoh kan. Tak ada takbir. Kenapa? Nak kata Allah tu maha besar. Ulama jelaskan falsafah dia lah. Allah maha besar, maknanya bila kita nak solat kita sebut Allah maha besar, benda-benda lain kita tak boleh buat dah, sebab kita dah menghadap sesuatu yang besar. Allah maha besar kan, benda-benda tu dah diharamkan dah buat. Takkan kita nak masukkan adakah benda lain lebih besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Tak ada. Jadi itu ulama mengatakan Allahu Akbar tu, lafaz tu adalah sebagai menafikan segala-galanya. Sebagaimana kan kalau kita menafikan segala-galanya dari segi perbuatan atau pemikiran kita kan, solat. Ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Abu Daud, miftahus solat at-tuhur. Sebagai riwayat al-wudu, miftahus solat solat al-wudu, ada yang at-tuhur. Kunci solat adalah bersuci ataupun berwudu. Wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Yang mana diharamkan semua perkara di luar daripada perbuatan solat bermula dengan at-takbir, dengan takbir. Allahu Akbar diharamkan buat benda-benda, makan tak boleh, sembang tak boleh dan sebagainya. Wa tahliluha at-taslim, dihalalkan segala-galanya dengan salam kan, dengan salam. Lepas salam kita nak bercakap ke, nak sembang, nak makan boleh. Jadi takbiratul ihram, bila takbir kita dah tak boleh buat apa-apa. Ada syarat takbir. Ada dalam takbiratul ihram ada syarat. Yang pertama, kita kena berdiri dengan sempurna. Berbeza dengan niat tadi, dia tak wajib berdiri dengan sempurna, dia tak wajib menghadap kiblat. Takbir ni dia wajib berdiri dengan sempurna. Kita berdiri tegak sempurna, berdiri sempurna. Allahu Akbar kan. Jangan dalam keadaan kita tergopoh-gopoh. Contoh tergopoh-gopoh ni, kita nak kejar imam, jalan-jalan, kita masuk je dalam saf, badan masih lagi goyang-goyang, Allah terkejar-kejar. Jadi tak sah takbiratul ihram kita. Takbiratul ihram kita kena stick, berdiri kena tegak. Walaupun kejar imam, kita diri tegak dulu, Allahu Akbar. Bukan sampai Allah, badan dalam keadaan tak berdiri dengan sempurna, makna tak sah takbiratul ihram. Mana kita tak ready. Takbiratul ihram ni satu signboard supaya kita ready nak solat. Kita ready nak solat. Jadi kena berdiri dengan tegak, dengan sempurna. Okey, kemudian menghadap kiblat. Tadi niat tak wajib menghadap kiblat. Kan? Takbiratul ihram wajib menghadap kiblat. Sebab kita dah nak start solat ni. Jadi signboard nak start solat takbiratul ihram. Jadi bila nak start solat kena menghadap kiblat. Bila nak menghadap kiblat, bila menghadap kiblat, syarat sah solat istiqbalul qiblah, menghadap kiblat. Kan, jadi kena menghadap kiblat. Dalam bahasa Arab, wajiblah dalam bahasa Arab Allahu Akbar kan. Dalam bahasa Arab. Bagi orang yang tak boleh nak sebut, rukhsah lah. Contohnya orang baru belajar Islam, baru masuk Islam, yang mana lidah hari ini mungkin susah nak sebut dan sebagainya kan. Jadi ada rukhsah di sisi ulama mengatakan ada rukhsah untuk dia menyebut dalam bahasa yang dia boleh makna je, makna takbiratul ihram. Makna takbiratul ihram tadi itulah. Walau bagaimanapun dia wajib untuk belajar perkara tersebut. Seterusnya kena an-nutqu, kena sebut benda tu. Rukun qauli dia akan sebut, dia tak boleh senyap. Tak ada suara, tak boleh. Rukun qauli, nama pun qauli, perkataan, percakapan kan. Jadi kena ada orang bercakap. Cakap pun dah cakap. Jadi tak membadai kalau kita senyap. Jadi kita kena qauli, kena cakap benda tu Allahu Akbar. Jangan kan, tak boleh sebut apa, senyap tak sebut. Jadi kena sebut perkara tersebut sekadar dengar telinga kita sendiri. Allah Akbar. Dengar telinga kita sendiri, bukan dengar telinga orang kat sebelah. Dengar telinga orang kat sebelah tu dah kira kuat. Kan, dah kira kuat. Jadi sekadar dengar telinga kita Allahu Akbar. Mana-mana rukun qauli, Al-Fatihah kena sebut, kena ucap kan.
Kemudian masukkan niat solat. Tadi kita dah bincang masa takbiratul ihram tu kena masukkan niat sekali. Tadi niat mudah je kan, ada 3 tu tadi. Kemudian perkara sunat ketika takbir itu mengangkat tangan ada 2 cara. Dalam Islam ada 2 cara angkat tangan kan. Allah Akbar kan. Kalau melihat hadis Ibnu Umar muttafaqun alaih, hadis riwayat muttafaqun alaih, hadis sahih Bukhari dan hadis sahih Muslim. Ibnu Umar, hadis Ibnu Umar, sahabat nampak hazwa mankibahi. Hazwa mankibahi ni adalah paras bahu. Nabi takbir Allah Akbar, paras bahu dan telinga ni kan. Allah Akbar, tu hazwa mankibahi. Kemudian ada hadis Wa'il. Hadis Wa'il itu dalam riwayat Muslim setentang dengan telinga. Hiyalah huzunaihi. Disebut hiyalah huzunaihi. Allahu Akbar, bersetentangan dengan telinga. Jadi ada 2 kaedah, mana kita nak guna kita gunalah. Tapi dalam mazhab Syafi'i, Imam Nawawi rahimahullah taala dalam kitabnya Ar-Rawdah mengatakan paras bahu, jari separas awal telinga. Ini menurut Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Ar-Rawdah, pandangannya ni. Dan begitu juga majoriti ulama dalam kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, karangan Ibn Rushd. Beliau mengatakan majoriti ulama mengambil pandangan hadis daripada Ibnu Umar, iaitu angkat tangan paras bahu. Allah Akbar. Dia ada 2 cara kan tadi. Hadis tu ada satu hadis Wa'il, satu ataupun 2. Jadi dalam mazhab Syafi'i, Imam Nawawi kata paras bahu dan separas dengan telinga. Kemudian Imam Nawawi mengatakan tangan, kanan tangan tu berdasarkan hadis Nabi SAW, bagaimana tangan itu takbir macam ni ke. Rasulullah bila angkat takbir dalam hadis riwayat Abu Daud, Rasulullah angkat takbir mamdudatal asabi'. Mamdudatal asabi', yang mana tangan-tangan Rasulullah ni menegak, jari-jari Rasulullah ni menegak. Mamdudatal asabi'. Yang kedua, la yafriju bainaha, maknanya tidak terbuka luas, tidak jari Rasulullah mengangkat takbir tu dia tak terbuka luas. Kemudian yang ketiga, la yadhummuha, Rasulullah tidak menggenggam, maknanya membuka lah. Allahu Akbar. Yang pertama jari tegak, dalam sahabat melihat Rasulullah, dan jari tegak, tidak terbuka luas, maknanya tidak terbuka luas. Yang kedua, tidak la yadhummuha, tidak menggenggamnya. Imam Nawawi rahimahullah taala dalam kitabnya menyatakan telapak tangan tu kena menghadap kiblat. Maknanya Allahu Akbar ni telapak tangan kita ni menghadap kiblat. Bukan yang kita takbir Allahu Akbar kan. Ada yang takbir Allahu Akbar, ataupun Allahu Akbar. Ini tak adalah. Kalau kanak-kanak Allahu Akbar. Ini ada lagi ni. Ini takbir Ultraman nama dia kan. Atas kepala tak ada. Dalam hadis ada 2 saja, 1, 2 kan. Kemudian kesalahan takbiratul ihram. Ini kita kena belajar lah. Contohnya orang was-was lah biasa. Orang was-was, orang biasa ni tak adalah. Contoh Allahu Akbar. Bila kita panjangkan Allah tu dia jadi istifham. Dalam kaedah bahasa istifham ataupun dalam bahasa Melayu kata tanya. Allah, adakah Allah Maha Besar? Itu dah salah makna kan. Allahu Akbar, adakah Allah Maha Besar? Contohnya kalau kita panjangkan dekat akbar, Allahu Akbar, jadi Allahu Akbar panjang. Jadi istifham juga, dia jadi pertanyaan. Allah, adakah Maha Besar? Akbar kan. Jadi ataupun kebanyakan orang kesalahan orang dia panjangkan kat belakang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, bar tu dia jamak kepada gendang-gendang. Akbar, jadi gendang-gendang, bukan Maha Besar, jadi makna gendang-gendang kan. Itu dari segi, jadi kita kena belajar Allahu Akbar cukup. Kemudian Al-Fatihah. Al-Fatihah, tasyahud akhir, selawat salam ni samalah, dia punya rukun qauli samalah. Kita masukkan sekali semua, syarat semuanya sama sahaja. Disebut macam tadi, rukun qauli kena sebut sekadar dengan telinga sendiri. Kalau orang sebelah tu dengar tu dah kira kuat. Kemudian tertib ikut susunan. Contoh Al-Fatihah ke tahiyat akhir ke, bila mana berhenti lama tanpa keperluan, bacaan terputus. Contoh Alhamdulillahirabbil alamin, berhenti tak ada keperluan, bukan sebab dia sakit tekak ke, bukan dia sebab terlupa ke, dia termenung. Jadi bacaan dia tadi terputus, bukan solat tak sah, bukan, terputus. Jadi wajib dia ulang balik Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Okey. Jadi sekiranya dia tadi Alhamdulillahirabbil alamin, duduk termenung. Lalai tengah berangan ke dan sebagainya. Ar-Rahmanir-Rahim, dia sambung, maknanya bacaan tadi dia tu tak sah. Qiraah dia tadi tu tak sah. Bila qiraah tak sah, solat dia jadi tak sah. Okey. Kemudian
Kalau berhenti disebabkan mengingati ayat ataupun lupa, dia tak membatalkan solat. Contohnya berhenti alhamdulillahirabbil alamin. Ayat kedua apa? Ayat ketiga apa? Ayat ketiga tak ingat. Kita nak cuba nak ingat. Oh, Ar-Rahmanir Rahim ayat ketiga. Kita pun Ar-Rahman. Maknanya dekat sana tidak membatalkan solat. Begitu juga bersin. Bersin. Janganlah tadi berhenti tu contohnya, ataupun kita lupa perkataan alhamdulillahirabbil kita cari alamin. Salah lah, konsep macam tu salah. Jadi kita kena ulang semula daripada ayat pertama tadi, daripada awal alhamdulillahirabbil alamin. Jangan sambung alamin terus kan. Kemudian bersin masa baca alhamdulillahirabbil alamin ar-rahman ar-rahim. Kita sambung, itu tak boleh. Ya, bacaan tadi terputus. Jadi macam mana kita ulang balik ar-rahmanir rahim? Ar-rahman bersin, kemudian kita ulang balik ar-rahmanir rahim. Dia macam tu kan, kita ulang. Kemudian ulang part yang kita bersin, bukan ulang daripada ayat pertama tadi tu. Kemudian seterusnya bacaan tidak mengubah makna bacaan yang betul lah, menjaga makhraj. Dari segi tasydid dalam Al-Fatihah ada 14 tasydid. Contohnya Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Contoh bagi Middin, Iya. Jadi tu tasydid tu kita kena tekankanlah. Maknanya kita kena belajar dekat luar. Tertinggal tasydid, tak salah bacaan, wajib ulang. Kalau kita tahu, melainkan orang yang tak tahu pasal ilmu tajwid, dia tahu iyyaka na'budu, dia saja-sajalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dia saja-saja. Jadi membatalkan qiraah dia. Bila batal qiraah, solat tidak sah. Kalau dia terlupa, contoh iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, teringat baca iya salah, dia ulang balik iyyaka na'budu wa iya. Jadi dia tidak membatalkan solat, dia kena ulang kalau dia teringat tadi. Kemudian kalau terlupa ataupun jahil, dia tak batal lah. Contohnya orang yang baru masuk Islam, orang yang belajar Al-Quran pun masih lagi tak boleh nak sebut dengan betul, makan masa yang lama, jadi tidak membatalkan solat. Sebagaimana yang disebutkan kitab Al-Mu'tamadu fil Fiqh Asy-Syafi'i karangan Profesor Dr. Muhammad Az-Zuhaili, adik kepada Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Kemudian kesalahan yang mengubah makna jika sengaja batal, jika terlupa ulang semula. Kesalahan yang mengubah makna ni contohnya siratal ladzi an'amta. An'amta, nikmat yang telah engkau. Ta tu adalah dhamir kepada anta, kan? Anta, engkau. Kita refer kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita tekar makna itu dengan sengaja, kan? Sengaja. Contoh an'amtu, yang nikmat yang saya bagi. Tu adalah dhamir kepada ana. An'amtu, nikmat yang aku telah bagi. Kan tu mengubah makna bacaan. Maka dekat sana ianya membatal solat kalau kita sengaja. Kalau sengaja kita nak tukar perkataan yang mengubah makna, qiraah dia terbatal. Bila qiraah terbatal, solat dia terbatal. Kemudian kesalahan yang tidak mengubah makna tidak membatalkan bacaan. Contohnya dari segi ilmu tajwid lah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kan makhraj huruf ain tu makhraj dia dekat sini, kita pergi sengau alamin. Kan kita belajar pun masih lagi sengau. Kan yang betul jadi kan. Jadi perkara-perkara tu kita dalam proses belajar kesalahan, ataupun dalam ilmu tajwid dinamakan sebagai lahnul khafi. Kalau kesalahan besar ni lahnul jali. Jadi tu kena belajarlah Al-Fatihah tersebut dari masa ke semasa, berbetulkan bacaan Fatihah kita. Kemudian dalam bahasa Arab, tentulah Al-Fatihah tu rukun qauli, tasyahud akhir, selawat tu dalam bahasa Arab. Jangan kita baca dalam bahasa Melayu. Kan makna Al-Fatihah contohnya. Jadi janganlah, melainkan orang-orang yang para ulama mengatakan adalah rukhsah bagi orang-orang yang tak hafal, contoh baru masuk Islam, dia kena baca zikir, kena baca ayat Quran yang mana dia ingatkan 7 ayat yang sama dengan ayat Al-Fatihah, surah Al-Fatihah kan. Kalau tak ingat Al-Fatihah, ayat Quran pun tak ingat, Al-Ikhlas pun tak ingat. Jadi dah cukup sekadar dia baca zikir yang mana tempoh bacaan Fatihah. Kalau umum masyarakat kita Melayu ni lebih kurang 40 saat lah baca Fatihah. Zikir tu adalah lebih kurang 40 saat. Zikir yang dia tahu lah. Ini bagi orang yang betul-betul jahil, betul-betul tak tahu, tak hafal. Orang contoh disebabkan baru masuk Islam, baru belajar Islam, baru mengenal Islam. Dulu mungkin dia seperti Umar bin Al-Khattab, Sayyidina Umar bin Al-Khattab selalu masuk Islam. Sekarang dia nak
baru nak belajar rapat-rapat Islam kan, contohnya lah kan. Tapi biasanya Malaysia ni alhamdulillah kita belajar tu dari segi ilmu Al-Quran merata-rata ada. Jadi nak kata tak tahu Al-Fatihah tu mungkin tidaklah. Kalau saja-saja tak apalah, tak nak baca Fatihah, nak baca zikir lah, ini membatalkan solat. Yang ini adalah rukhsah yang diberi oleh ulama berkaitan dengan orang yang jahil, orang yang tak tahu. Kemudian baca dalam keadaan Al-Fatihah tu dibaca dalam keadaan berdiri. Tasyahud tadi tu dibaca dalam keadaan duduk tasyahud akhir. Selawat tu dibaca pada tasyahud akhir. Selawat tadi tu dan salam selepas baca tasyahud akhir. Contohnya lagi kalau Al-Fatihah tadi tu kita alhamdulillahirabbil waladdallin tu dalam bukan berdiri, waladdallin rukuk, waladdallin. Dalam keadaan kita bergerak nak rukuk tu, Al-Fatihah tadi bacaan kita tak sah, qiraah kita tadi tak sah. Kita wajib ulang balik qiraah kita tadi. Kalaulah kita teruskan qiraah kita tadi, solat tadi qiraah tadi tak sah tu, kita teruskan je Allah Akbar rukuk, solat kita tak sah. Jadi macam mana kita kena ulang balik Fatihah tu? Siratal ladzina an'amta alaihim. Betul kan? Dalam keadaan berdiri tegak. Bukan kita waladdall. Masa tu waladdall tu kita nak rukuk. Itu tak dikira sah bacaan dia. Okey, kena dalam keadaan berdiri, waladdallin, amin, Allahu akbar. Sepatutnya ada ayat lazim kan, tapi ayat-ayat lain kan kita rukuk contohnya. Itulah berkaitan dengan syarat-syarat dalam rukun qauli. Semoga perkongsian kita pada sesi kali ini memberi manfaat kepada diri saya dan kepada kita semua. InsyaAllah aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.